Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya kasihi saudara pengurusi saya kata sampai di Oxford sekarang, hari tu ya. Sekarang duduk Perlis. Yang saya hormati dan bahagia Ustaz Aswadi, Wakil Jabatan Mufti Perak. Dari tadi pengurusi masjid Haji Muhammad Zamri. Saya kata pengurusi tak ada katanya, timbalan pengurusi. Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kali pertama saya datang ke masjid tuan-tuan ini, Masjid An-Nur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nawwarallahu qulubana. Allah taala memberi cahaya kepada jantung hati kita. Sesuai dengan nama masjid ni, An-Nur. Nabi SAW ketika baginda hadir kepada perjanjian Hudaibiyah antara orang Islam, pihak Nabi dan musyrikin, perjanjian damai, wakil yang dihantar oleh Quraisy ialah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr merupakan antara orang bijak Quraisy. Sayangnya dia masuk Islam lewat, tapi tak apalah, masuklah Islam tu. Tapi kebijaksanaan dia tu datang lewat untuk menyokong dakwah Islam. Kerana dia ada orang jawatan dan ada kedudukan. Nama dia Suhail dari perkataan sah, yakni mudah. Dia tasghirkan, yakni dikecilkan. Suhail yakni Arab ni dengan panggilan yang manja, Suhail. Orang bijak selalu menjadi berunding, membuat keputusan bagi pihak Quraisy. Apabila Suhail datang, nama dia Suhail, makna mudah. Nabi SAW kata, laqad sahala amrukum, laqad sahala lakum min amrikum. Dalam hadis riwayat Bukhari, telah mudahlah untuk kamu urusan kamu. Sesuai dengan namanya. Bahkan oleh kerana Quraisy hantar dia. Ni saya nak sebut pasal nama Masjid An-Nur ni, sembang-sembang kan. Quraisy hantar dia. Nabi SAW kata, qad aradal qaumul sulha. Nampaknya Quraisy betul-betul mau perdamaian. Hina ba'athu lak hadzal rajul, apabila dia menghantar lelaki ini, yakni Suhail. Nabi ini dia panggil tafaul. Tafaul maksudnya baginda mengambil sempena yang baik. Bila nama tu baik, mudah-mudahan yang jadinya baik. Sebab itu kita disuruh memilih perkataan-perkataan yang baik di dalam hidup kita, nama-nama yang baik. Dan Nabi SAW mengubah nama-nama yang tak baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim,
Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni tabi'i besar, menantu Abu Hurairah. Abu Hurairah rawi hadis, sahabi, menantu dia Sa'id bin Musayyib. Sa'id cerita tentang datuk dia. Dia kata datuk dia nama Hazan, sedih. Ada orang nama pelik-pelik zaman dulu Quraisy, zaman jahiliyah dulu, nama Hazan. Hazan ni boleh maksud susah, sedih. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Masmuka? Nama engkau apa?" Nabi ni was so nice bila berurusan dengan orang. Nama apa? Nabi tanya. Dia kata Hazan. Nama aku Hazan. Sedih kan? Sedih, susah. Nabi kata bal anta sahl. Bahkan engkau sahlun. Sahal tadi, sahal kan? Bahkan engkau mudah. Nabi tukar nama dia. Dia kata kepada Nabi, la ughayyiru isman sammani abi. Aku tak akan ubah nama yang bapa aku bagi. Oh, nama tu Nabi bagi, dia Muslim. Nabi bagi nama kat dia. Dia ada orang lah, dia kata tak maulah hak mana hak bapa kita hak tu lah kan. Dia tak mahu ubah. Kata Sa'id bin Musayyib, fama zalat fina huzunah ba'd. Sentiasalah di dalam kehidupan kami itu disebabkan nama tu kesusahan demi kesusahan, kesedihan demi kesedihan. Maka pilih nama-nama yang baik adalah sesuatu yang disuruh oleh agama. Sebab itu nak cari cucu, nak bubuh nama dulu orang bubuh, cari yang maknanya yang baik. Kadang-kadang dia sambung nama tak tahu apa makna, tak tahu gitu. Dengar tengok, carilah internet sedap gitu. Biar ada makna. Hatta Madinah, Madinah An-Nabawiyah, bandar Madinah, daripada Yathrib kepada Madinah, Nabi SAW kata innaha taibah. Dia adalah taibah. Sebab tu tuan-tuan dengar nasyid ya taibah, ya taibah tu maksudnya Madinah. Karena itu nama yang diberikan oleh Nabi SAW. Nabi kata innaha taibah. Dia adalah taibah. Pasal apa dia taibah? Nabi SAW kata innaha tanfil khabath kama tanfin naru khabathal hadid. Dia adalah taibah yang mana dia membersihkan, menolak segala kotoran, seperti mana api menolak kotoran yang ada pada besi. Bila bakar tu dia buang habuk-habuk besi tu. Ini saya nak sebut sikit tafaul, mengambil sangkaan baik dengan nama. Abdullah ibn Umar kata, Sayyidina Umar ada seorang anak perempuan nama dia Asiyah. Asiyah ni maksudnya yang melawan lah. Arab ni tuan-tuan kadang-kadang dia bubuh nama tu nampak cengeng, kerana dia nak bagi lawan, bukan dia nak bagi lawan orang lain. Nama dia kata hamba-hamba dia bubuh nama manja-manja, sebab hamba berkhidmat untuk dia. Anak-anak nama Asad, Namr, singa, harimau, kelb, anjing. Dia buat apa yang bubuh nama anak cengeng-cengeng sangat? Dia kata anak untuk melawan musuh. Anak untuk melawan musuh. Tu dia punya falsafah dia lah.
Mari anak perempuan Umar, nama dia Asiyah. Nabi tukar nama dia. Nabi kata, anti jamilah, engkau cantik. Jadi tuan-tuan, apabila kita dengar satu-satu nama, kadang-kadang orang fikir nama orang je, nama rumah, nama syarikat, nama haiwan, nama kenderaan, apa saja nama yang kita miliki, bubuh dengan perkataan yang baik supaya ia tafaul, supaya ia mendapat kebaikan daripada nama itu. Dan sebelum saya nak cakap tentang kita umat Islam dan soal kesatuan umat ini, kita dalam mood, dalam semangat sekarang ni dengan perubahan-perubahan keadaan-keadaan berlaku. Saya secara peribadi sangat bersyukur apabila saya tengok beberapa kempen yang menguatkan umat, termasuk BMF, Buy Muslim Product First, beli barangan Muslim. Kita bukan melancarkan pemusuhan dengan orang lain, tak, tetapi kita nak tolong saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita. Tadi tuan imam kita baca Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu tidak akan dapati kaum yang beriman, la tajidu qauman, kamu tidak akan dapati satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari kemudian memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-mara mereka, kaum kerabat mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah ditulis di dalam hati mereka, jantung hati mereka, iman, dan diberikan kekuatan daripadanya. Mereka masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalam hanya. Allah kata, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah pasukan Allah, mereka itulah kelompok Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kelompok Allah lah yang akan mencapai kemenangan. Mudah-mudahan dengan berkat ayat yang imam baca tadi, Allah memberikan kekuatan pada umat ini. Kita mungkin ada perbezaan di kalangan umat ini, semua umat ada perbezaan. Hatta Abu Bakar dan Umar ada perbezaan pendapat. Hatta Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ada perbezaan pendapat. Tetapi kita adalah umat Islam. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. Siapa yang salat dengan salat kami, semayang ke kiblat kami, makan sembelihan kami, dia di kalangan kami. Falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Bagi dia apa yang untuk kita, dan ke atasnya macam mana kita kena, macam itulah juga dia kena. Ini adalah umat. Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Inilah umat kamu, umat yang satu, dan akulah Tuhanmu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Telah lama kadang-kadang kita mencari perbezaan di kalangan kita, sedangkan kita banyak perbezaan dibandingkan dengan orang lain. Bukan Islam larang untuk kita buat baik dengan orang lain, tetapi kita sukar memaafkan perbezaan di kalangan kita, walaupun kadang-kadang kita boleh maafkan perbezaan kita dengan orang lain.
Siapa pun kita, apa pun perbezaannya, selagi kita bersyahadah dengan syahadah Islam, mengakui apa yang diakui oleh rukun Islam, mengakui kepimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khulafa ar-rasyidin dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Melainkan kalau dah kafirkan Abu Bakar dan Umar macam Syiah, susahlah. Kita adalah umat. Kita sangka baik dengan umat ini, bahawa umat ini insya-Allah akan dapat mencapai kemenangannya dan kekuatannya. Sebahagian orang, saya cerita sikitlah tentang sekarang ni semangat umat Islam untuk beli barang umat Islam. Ada orang bagi tahu kita kalau buat macam ni, besok habis rosak orang Islam. Orang lain akan tindas kita. Saya kata kita bukan boikot orang lain. Kita kata ada Ahmad jual barang, kita pergi belilah ke Ahmad. Bukan kita kata haram pergi beli ke asing, kita tak kata. Kalau ada, tolong. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam saudara orang Islam. Di negeri tuan-tuan ini, di Perak ni, Sahibus Samaha Datuk Seri Tan Sri telah keluarkan, patut sokong agenda ini. Ini merupakan, saya kadang-kadang heran orang kadang-kadang yang sebut tu ada lebay kot atas kepala. Dia dok kata tak boleh. Quraisy dulu, saya bukan samakan mereka Quraisy, saya cerita. Quraisy dulu apabila Nabi SAW dakwah pada mereka kata tak boleh ikut Nabi. Wa qalu law nattabi'il huda ma'ak nutakhattaf min ardina. Jika sekiranya kami ikut kamu, nescaya kami akan ditindas, dibuang, diusir daripada negeri kami. Allah kata awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamarat min kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tidakkah kami telah tempatkan mereka di tanah haram? Jadi penduduk tanah haram tu, Kaabah ada, tak yakin. Kalau ikut Muhammad, kita kena tindas. Ini umat yang hilang keyakinan pada diri mereka sendiri. Allah kata, tidakkah kami tempatkan mereka di tanah haram, yang mana datang kepada mereka buah-buahan dari segalanya, rizki daripada sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin sebut satu perkara mungkin untuk kita kongsi dalam sesi yang ringkas ini. Antara kelebihan yang diberi oleh agama dalam hidup ini, agama ini memberikan kita harapan supaya kita sentiasa mempunyai harapan yang besar dan bergantung dengan Allah Azza wa Jal. Antara orang yang buruk agamanya ialah orang yang bersangka buruk dengan Tuhannya. Kadang-kadang ada dosa yang kita tak nampak, yang dilakukan oleh diri kita ialah bersangka buruk dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, tetapi saya akan baca matan di dalam Musnad Ahmad, di mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis Qudsi, yang tuan-tuan, kebanyakan tuan-tuan membaca hadis ini. Nabi kata, Allah menyatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Aku bersama dengan sangkaan hambaku kepadaku. Jika dia sangka kepada aku baik, demikian dia dapat. Jika dia sangka dengan aku buruk, demikian yang dia dapat. Sebab itu tuan-tuan tengok sebahagian orang
kemusnahan hidupnya ialah disebabkan kesangkaan dia terhadap Tuhannya. Ya, dia kata aku ni doa pun Allah akan terima. Memang confirm Tuhan tak terima doa dia. Sebab tu selalu hadis yang kita baca, Nabi kata Allah sentiasa terima doa malam yastajil. Selagi hamba tak tergopoh-gapoh. Apa dia tergopoh-gapoh? Masti'jal. Apa itu isti'jal? Dia kata da'autu falam yastajib li. Aku doa, Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Ada orang tak sebut di mulut, dia sebut dalam diri dah. Doa pun lama dah 2 tahun dah tak terima pun. Kadang-kadang baru start doa 2 bulan. Kadang-kadang baru seminggu dia doa pun Tuhan tak terima. Aku ni memang Tuhan takdirkan jenis tak ada rezeki. Ini semua penyakit sangka buruk dengan Tuhan. In zanna bi khairan falahu. Jika dia sangka dengan aku baik, dia dapat yang itu. Tuan-tuan akan tengok sebahagian manusia menderita dalam hidup dia disebabkan sangkaan dia kepada Tuhan. Disangka Tuhan kerana dia salat, tapi dia sangka tak baik dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya yang dhaif dan tuan-tuan juga, dalam hidup ni di samping kita membaiki akhlak, tetapi kita baiki akhlak kita dengan Tuhan. Yang tu memerlukan tahajud, qiyamul lail, doa, supaya Allah membaiki diri kita, sangkaan-sangkaan kita. Kerana ini merupakan dosa yang besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia menyatakan, wallazi la ilaha illahu, demi Tuhan, demi yang tidak ada Tuhan melainkannya, ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billah. Tidak diberi kepada seorang hamba mukmin yang lebih baik daripada sangkaan baik dia kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan solat, tuan-tuan doa, tuan-tuan mesti sangka Allah akan terima. Dan kita kena bagi sangka apa juga pada orang. Bila orang tengok, insya-Allah Allah terima. Saya ni dah tua dah, baru nak main masjid. Tak tahulah orang macam ni. Dah tua, orang muda-muda main masjid. Ni 70 pun orang nak main masjid. Tak boleh. Kita sangat mudah-mudahan Tuhan terima. Mudah-mudahan Allah terima. Sebab tu Nabi larang, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang menyatakan rosak orang lain, dia yang paling rosak. Bila kita tengok saya sakit, insya-Allah doa Allah mustajabkan. Bagi dia sangka baik dengan kita pun. Bila susah doa, jangan bagi tahu pada, tak tahulah usaha pun macam-macam, dia macam tak mau jadi ya. Jangan. Ini satu penyakit yang buruk, yang kita tak tahu perkara itu kadang-kadang telah makan hidup manusia. Ada orang kita tengok tak menjadi dia. Nabi ni dia suka tafaul, dia tak suka tasya'um, dia panggil dalam Arab. Tafaul, dia suka sangka baik, sangka ke arah nak jadi yang baik. Ada orang dia sentiasa duk sangka nak jadi tak elok dalam hidup dia pun. Kalau dia nak mula berniaga, rasa macam tak boleh tapi try pergi. Kalau orang utara kata, tuan-tuan faham bahasa utara? Nabi SAW suruh kita sangka baik. Abdullah bin Mas'ud kata, dia sambung, wallazi la ilaha illa ghairuhu, dengan demi yang tidak ada Tuhan melainkannya, kata dia, la yuhsinu 'abdun billahi dhann illa a'tahu Allah dhannuhu dhalik. Tidak ada hamba yang sangka baik dengan Tuhan melainkan Tuhan bagi apa yang dia sangka. Tuan-tuan boleh cuba dalam hidup tuan-tuan.
Kadang-kadang Allah mustajabkan doa kita dengan sangka kita pada Allah, sembuhkan penyakit kita, kesusahan kita di atas sangka kita pada Tuhan. Kita sangka, ya ma wadda'aka wa ma qala, Tuhan tak tinggal kau. Ini saya nak nasihatkan diri saya dan hadirin yang ada sekalian. Manusia ni dia tak boleh pergi ke hadapan melainkan dengan dia kena ada satu perkara, dia panggil ar-raja, hope. Dia kena harapan, bukan parti. Perkataan parti cerita lain, saya tak terlibat. Sebab itu agama dia sentiasa bagi harapan. Hidup, tuan-tuan tengok, ada tuan-tuan yang kerja lebih teruk daripada orang yang kaya. Dunia kurang adil. Bukan dunia kurang adil, dunia itu Allah jadikan indah, tapi manusia tidak adil dalam dunia ni. Yang adil bila kita baca dalam sembahyang, Maliki Yaumiddin. Sebab itu hebatnya salat. Salat memberikan keyakinan kepada kita, apa pun berlaku ada pemilik hari yang akhir. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang tidak memperolehi segala kebaikannya. Mungkin orang yang tuan-tuan lihat berada di hadapan tuan-tuan ini, bercakap dengan tuan-tuan, memenuhi masjid ini, belum tentu mempunyai kedudukan yang baik di sisi Tuhan dibandingkan tuan-tuan yang berada di bawah. Kerana dia maha mengetahui segala hambanya dan maha mengetahui segala urusan kehidupan dan kepayahan yang ada. Jika tidak kerana adanya akhirat, kita semua putus asa dengan hidup. Tengok dia malas, pok dia kaya pada kita. Tengok orang tu penipu, tiba-tiba dia dapat duit banyak pada kita. Tapi apabila kita meyakini dunia, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Kita tahu bahwasanya ini adalah sementara. Ada hakikat yang lebih besar bagi kehidupan ini. Kerana keyakinan bahawasanya ada yang menguruskan masa hadapan, membolehkan orang Islam, negara orang Islam ramai juga orang miskin. Islam tak suruh kita miskin, tapi kurang orang Islam bunuh diri. Kalau dia beriman, dia tak bunuh diri. Saya pergi banyak juga negara maju. Di Jepun, negara maju, ada satu hutan khas di Jepun, orang masuk untuk bunuh diri. Kita tengok bersih-bersih, kereta api canggih, pemandangan cantik, tapi putus asa dalam hidup. Putus asa dalam hidup. Orang Islam ni kadang-kadang, yalah, ada benda yang tak bagus, tak tersusun apa, tapi dia mungkin oleh kerana ada iman, dia tak putus asa. Dalam duduk miskin, duit tak cukup, anak 8 dan sempat. Kita tengok orang kaya, anak berapa? 2 dia. Saya bincang, saya memang dengan sebahagian orang yang non muslim, yang tak yang kadang-kadang dia mungkin tak percaya pada akhirat. Dia kata ini pun cukuplah, susah. Sebab itu Nabi apabila dia datang, dia memberikan keyakinan. Dakwah itu sendiri keyakinan. Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi SAW, tuan-tuan, dalam sejarah Nabi perang apa yang tewas, yang Nabi cedera? Perang Uhud. Itu azan dulu. Itu azan.
Hadirin yang dihadirat sekalian, tadi saya tanya apa tu? Perang apa yang paling dahsyat yang Nabi kena cedera? Perang apa? Perang apa tuan-tuan? Perang Uhud. Nabi cedera pipinya, patah giginya, tertikam besi yang dipasang perangkat oleh Abu Amir Al-Fasiq, terkena Nabi SAW. Meninggal pula syahid orang yang Nabi sayang sekali. Siapa dah? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dahsyat. Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun asyaddu min yaumi Uhud? Pernah tak berlaku dalam hari-hari engkau satu hari yang lebih dahsyat daripada Uhud? Nabi kata, ya. Ketika aku pergi ke pekampung, idza aradtu nafsi li bani Abdul Yalil bin Abdi Kulal. Ketika aku pergi berdakwah di perkampungan Abdul Yalil bin Abdul Kulal. Di mana tu? Di Taif. Ketika orang Mekah, Nabi tengok dah stuck ni, orang Mekah tak boleh terima ni, Nabi pergi ke perkampungan di Taif. Tuan-tuan, sekarang ni bila pergi Saudi buka, Saudi sekarang menuju ke pelancongan, kita boleh pergi ke Taif. Taif ni sejuk. Orang kaya di Quraisy tu, mereka pun ada ladang di Taif ni. Jadi Nabi SAW pergi ke Taif. Mudah-mudahan Allah SWT membuka hati orang Taif untuk terima Islam. Daripada kalau kita berapa jam daripada Mekah kita sampai ke Taif, lebih kurang saya ingat 7-80 km. Nabi masa tu nak pergi jalan nak pergi ke Taif, bukan ada burak Allah sediakan masa Isra' Mi'raj saja. Sebab kita tak boleh jadi alasan dalam dakwah bahawasanya saya orang duk tolak banyak dakwah ni malas. Nabi tak terima ni, pergi ke sana lagi tak terima. Tak terima tu tak apa. Nabi cakap dengan mereka, aku Rasulullah dan semua. Tuan-tuan tahu dia berkata apa? Dalam sebahagian riwayat, antaranya yang disebut oleh Ibnu Katsir dan selainnya, ada di kalangan mereka kata kat Nabi, ana asriqu Ka'bah, ana asriqu thiyaba Ka'bah in kana Allah ba'athaka bi syai'in qab. Kalau betul Allah Ta'ala hantar aku pergi curi kelambu Kaabah. Arab ni dia pegang dengan Kaabah, dia sumpah pun dengan Kaabah, perjanjian dengan Kaabah. Kaabah dia hormat. Tapi maksudnya dia katakan Nabi, kalau betul yang Rasul, aku sanggup pergi curi kelambu Kaabah tu. Maksudnya apa? Bukan. Engkau bukan Rasul. Sebahagian mereka kata pada Nabi, a'ajazallah an yab'atha ghairak. Tuhan ni lemah sangat kau sampai main hantar kau ni, tak ada muka lain nak hantar. Tuan-tuan, perang tak berapa sakit kadang-kadang pasal kita boleh berlawan, tapi tikaman perkataan orang sangatlah berat, lebih sakit. Itu yang jawatan kuasa pun letak jawatan.
Sebab sakitnya perkataan orang. Quran berapa kali ulang, Nabi sedih bukan kerana mereka pukul Nabi. Nabi sedih kerana perkataan mereka tu. Dalam dakwah yang kita hadapi yang sedih ialah perkataan orang. Kadang-kadang kita bergaduh dengan orang tak setara mana. Kan, tengok orang yang lawan kan, tumbuk darah. Tak setara mana pun. Lepas pada tu, tapi perkataan ni berat. Nabi dalam sebahagian riwayat balik, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut. Sebahagian ahli-ahli tafsir mengumpulkan antara sebabnya kerana Nabi berselimut banyak sangat perkataan dengar. Orang tu kata Muhammad macam ni, yang ni kata gila, yang ni kata tukang sihir, yang ni kata dia ni pemecah belah masyarakat, macam-macam. Dan orang kadang-kadang dia psycho kita. Dia pergi dengar 2-3 orang mengumpat kita, dia bagi tahu kita, hang tahu tak, satu kampung duk mengutuk hang sekarang. Padahal dia dengar 3 orang ya. Kita pun dengar satu kampung balik demam. Padahal dia bukan pergi sembang dengan satu kampung pun. Tapi ini manusia. Tak ada muka lain ke Tuhan nak hantar melainkan hang? Berat tu. Kalau kita kan, Allah hantar aku sebagai rasul, lepas tu biarkan pula mereka ni duk kata kat aku. Tak apalah kalau setakat kata tu. Dia panggil ramai-ramai, tidak ada masa Nabi angkat ataupun letak kaki, melainkan mereka lontar Nabi. Sehingga luka Nabi daripada atas sampai bawah. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, Ibn Ali, dan diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Riwayat ini, pasal ada rakaman ni, mungkin sebahagian tuan-tuan ulama-ulama hadis ataupun riwayat ini dari segi teknikal sanadnya dia dhaif yasir, sedikit dhaif di segi teknikalnya, disebabkan masalah mu'an'anah Muhammad ibn Ishaq dan seumpamanya, dan ada isu. Tetapi ia bukan dhaif yang kuat sehingga menyebabkan ulama-ulama apabila menceritakan sirah menukilkan hal ini, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan juga termasuk Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, di mana Nabi SAW di dalam riwayat itu menyebut bila lontar punya teruk, sehingga supaya takut yang salah faham, riwayat yang seperti ini imkaniyah untuk naik menjadi riwayat yang hasan tidak jauh. Dalam riwayat itu Nabi SAW bila kena lontar, Nabi doa. Dan saya suka dengan doa ni. Ibrahim Al-Ali dia menghasankan riwayat ni, Al-Bani dia mendhaifkan, tapi saya suka dengan doa ni. Dia kata Nabi menyebut, pasal saya nak cerita tentang hope, harapan. Nabi menyebut, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, am ila aduwin mallaktahu amri, ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li, a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa saluha bihi amru ad-dunya wal akhirah, min an tanzila bi ghadabak aw tahilla alayya sakhatak, laka utba hatta tarda, wala hawla wala quwwata illa billah. Saya terjemahlah mungkin untuk tuan-tuan yang tidak begitu menangkap bahasa Arab. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah,
Aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, sedikitnya helahku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku ini di sisi manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang penyayang di kalangan yang penyayang. Anta Rabbul Mustada'afina wa anta Rabbi. Engkaulah Tuhan orang-orang yang kena tindas, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa kau nak serahkan aku ini? Tuan-tuan bayangkan, Nabi yang dihalau daripada, yang tak diterima oleh orang Mekah, pergi ke Taif dengan harapan adalah seorang dua terima dakwah, dibalas dengan lontaran dan perkataan tadi dan lontaran itu. Nabi kata, ila man takiluni, kepada siapa engkau nak serahkan aku ini? Ila ba'idin yatajahamuni am ila aduun mallaktahu amri. Dalam sebagian riwayat ila qaribin yatajahamuni, dalam berbagai khilaf riwayat.